Okay, dengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Datuk? Baik. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, kerana beri saya kesempatan untuk bersama dengan Datuk lah. Rasa seronok lah. Tapi minta maaf tadi pasal masalah internet. Tadi kena potong tadi. Tak payah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya nak minta Ustaz dulu ceramah boleh 15 minit. Apa yang patut kita buat masa kita dalam PKP ni. Ustaz Gomor lah macam mana hamba dengar je, insyaAllah. Silakan. Alhamdulillah. Jadi sekarang semua kita maklum kena duduk di rumah. Kerana apa? Kerana satu, ada orang kata kerana daripada pihak kerajaan. Dengar. Alhamdulillah. Tapi yang sebenarnya Islam ini dia ajar kita supaya kita tak besar. Alhamdulillah. Jadi kan kepada kita supaya kita pelihara sungguh-sungguh. Yang pertama nyawa kita, kemudian akal kita, kemudian keturunan kita, kemudian harta benda kita, segala yang berkait dengan nikmat Allah, Allah suruh jaga, wajib kita jaga. Jadi berkait dengan penyakit sekarang ini, virus corona ni, COVID-19, bukan kata seorang dua, macam mak lepas-lepas. Keturunan kita, kemudian harta benda kita, segala yang berkait. Penyakit sekarang ini, virus corona ni, COVID-19, kata seorang dua, jadi kita duduk dalam rumah ni bukan makna tak mati, tapi syariat je. Bila syariat, duduk di rumah ni kerana kita nak jaga daripada berjangkit atau menyakitkan orang lain. Jadi bab-bab penyakit-penyakit ni, Nabi suruh berubat. Kalau ada sakit, berubat. Tak ada awal, berubat. Maknanya apa saja perkara yang kalau berkait dengan ada sakit, ada masalah, susah. Ada orang, kalau masalah, ada benda mudarat, kena buang, kena hilang. Sebab tu kita duduk yang nyawa kita. Yang nyawa kerana Allah. Lepas tu kita tengok yang pakai beledu pun ada tutup muka. Tak boleh beli bersekali sampai sekarang. Cuma jangan panah lain sudah. Jadi Alhamdulillah duduk di rumah, apa benda nak buat? Ambil tasbih, subhanallah sekali penuh neraca. Alhamdulillah 2 kali pula dengan subhanallah, 2 neraca penuh. Baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Nabi kata barang siapa baca 1 huruf je daripada Quran. Ni duduk di rumah ni kurung 1 huruf saja, maka baginya dapat 1 pahala. Al-hasanah, 1 pahala tu banyak mana? Bi asyri amsalihah. 10 kali ganda. Bayangkan kalau kita baca surah Yasin. Bayangkan kita baca surah Al-Baqarah. Bayangkan kita khatam Al-Quran dalam PKP ni. Tak larat sangat kita bacalah Fatihah sekali, sehari duduk dalam PKP. Fatihah ni siapa baca sekali, 1560 pahala. Sebab 156 huruf. Tak larat juga. Mengantuk mata sangat. Bismillahirrahmanirrahim. 190 pahala. Bayangkanlah. Sebab Bismillah 19 huruf. Tak larat Ustaz, mengantuk juga. 1 huruf sudah. Nun, tidur. 10 pahala. 1 pahala ni, kalau nak bandingkan dengan dunia ni, Allah Rabbi, tidak boleh dibanding. Jadi, antara nikmat kita kena PKP ni,
kita boleh banyak tumpukan perkara-perkara yang dulu kita tak sempat nak buat, tak nak buat kerana kita sibuk luar rumah. Tubik tak kenung pagi, tubik tengah hari, tubik malam, tubik kan orang mari ambil kan, tubik pergi ambil orang. Jadi lah ni kita pun tak pergi ambil orang tak ambil kita. Kita duduk di rumah, baca Quran. Habis kita berzikir, syak ceramah, tengok je. Mungkin ada sebesar gunung pahala dengan PKP 3 minggu ni. Mungkin ada orang yang dapat lebih lagi. Kalau tapi dia tak dapat pahala. Bila dapat pahala, inilah masanya kita. Allah Rabbi. Dah cari pitih. Cari makan. Tak dah nak tengok anak. Nabi jumpa anak orang, ambil dia tak dah nak dukung. Kejar cari pitih. Dalam rumah ni ambil anak beri. Juga belakang tu anak-anak. Itulah peluangnya. Mak kita tengok sama. Puas dah kok. Anak tu. Dia selama ni kita pagi tu beg kerja petang baru balik. Ada orang yang balik-balik anak besar berjala dah. Nak sibuk. Nak balik-balik ke nak naik. Dak buri. Pulak ni. Sekarang ni duduk kena kurung lah rumah belakang. Tengok muka anak. Ini zuriat. Ini darah daging aku. Nak minta anak kita baca doa. Adik baca doa. Doa dia makbul. Kita makan kot sedah. Dia begitu. Jadi alhamdulillah. Balik daripada kita duduk rasa macam tertekan, duduk kurung macam ni, kita ada satu lagi nikmat. Bala ada nikmat. Bala kita ni, nikmatnya kita sempat buat benda yang kita banyak itu tak dang dak buat. Kalau kita guna sepenuhnya. Orang tambah 2 minggu lagi, lazat kita dengan tasbih anak dan buku penambahkan ilmu agama dalam 3 buah kitab lagi. Alhamdulillah. Moga-moga sedikit tazkirah itu memberi kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Datuk, boleh cakap Datuk? Dia dah dengar dah. Dengar dah? Dengar dah. Lain ni. Tu kata ya Allah. Itulah. Mungkin kerana ramai sangat peminat ustaz jadi line sestok siapa tak dare kita. Orang nak tengok Datuk tu. Tengok saya tapi sebenarnya ustaz ramai orang-orang kampung, orang-orang di sini pun sebut Ustaz Azhar. Kata kalau main line macam ni kena masuk TV Hijrah lah bersama. Datuk aja ha. Boleh. Silakan Datuk. Amba nak tanya tadi, iaitu berkenaan dengan kalaulah PKP ni masih berlanjutan. Sampai Ramadan. Kalau ustaz sendiri duduk di rumah, macam mana cara nak menghadapi puasa dan mengisi bulan Ramadan tu? Kalau bolehnya lah macam mana? Dan tuan kepada sahabat kita semua. Alhamdulillah. Jadi sepatutnya Datuk yang jawab. Tapi biarlah anak wek cakap. Tak apa, berenah lagi. Saya ni kalau ada Datuk depan orang-orang alim ni jadi lemah semangat sikit. Dah apa nak cakap. Pepatah Arab kata iza ja'al ma' batalat tayammum. Bila air mari tayammum tak pakai rabah dah. Fikir jenazah Kawit ni kena tayammum tu. Kena ustaz. Baik. Kalau kata sebut puasa tak ada masalah. Lebih baik kita berkurung. Itu kelebihannya. Dalam bala ada nikmat. Bila kita puasa tak ada PKP, kita tubik. Bila kita tubik, macam-macam benda lah kita jenis duduk mukhalatah ni, Japun orang ramai ni. Bukan kita duduk bukit, duduk keluar. Bila mukhalatah, bila pergi nak pergi beli kuih ke, nak pergi kerja ke apa ke, di pejabat, maklum sajalah. Datuk. Kita puasa kita, udah seria. Dah pagi tengok sekarang ni, punggung pakai ketat-ketat kan, hilang 2%.
Ha, ha. Hari pergi beli nasi pula makan. Keling tengok comelnya bermerah merah nyala mulut kan ni. Neh, mulut pegawai. Tak ada pula 2%. Petang karang pula tinggal 6%. Bini suruh pergi beli timun Cina. Hak tukang jual timun Cina besar pada timun lagi. Neh. Jadi 8% situ habis. Jadi balik pada rumah, hutang balik dengan Tuhan 2%. Neh. Jadi bila kita puasa kurung, rasa-rasanya pahala kita kemah. Tak macam kita tubik lah. Tu kelebihan kurung PKP kita ni. Neh. Jadi orang yang pandang benda ni, benda akhirat, PKP ni dia rasa nikmat. Dia akan rasa betul, wah, puasa sikit lagi. Sebab tak tubik. Bila tak tubik, mata kita kena jaga. Mata kita bila tengok, potong. Gitu dah pahala tu ada, puasa tu ada pahala. Tapi tengok, potong. Hak tengok luar tu jarang, hak tak kena potong. Banyak kena potong lah tu. Tianu ni black dah seluar. Tak? Pinggang saya 40, pakai seluar saya 25. Lepas tu bik daging ketal-ketal kot pinggang. Dah. Dah. Kalau lupa saya cakap dah. Nak. Jadi kalau kurung, alhamdulillah, seronok rasanya. Bukan kita nak minta suruh kena kurung, tapi maknanya kita pun dah biasanya atas hati. Tubik, boleh tak tubik pun boleh. Hak ni boleh ada askor ada. Kita kena kurung, alhamdulillah. Mata aku selamat. Mata selamat, pahala puasa kita selamat dari pagi sampai petang. InsyaAllah. Kemudian semayang tarawih. Semayang tarawih ni tak pelik. Nabi SAW kan, dia mula semayang di rumah. Semayang seorang di rumah. Kediam baru semayang jemaah. Ada balik pula semayang di rumah seorang. Jadi benda tu biasalah. Jadi dulu-dulu anak-anak kita tak semayang tarawih. Ni kita ada di rumah ni, anak kita semayang tarawih. Apa jadah molek depan orang tamu tu, kesong habis ini kerana kursi-kursi, semayang tarawih. Nak selawat pun tak mau selawat, kau pandai nak tazkirah ke apa, bila kita kumpul lagu ni, rasa-rasanya tak pelik mana. Sebab orang duduk kelepar nak pergi sejik, saya ada sejik lagi sekarang. Jadi kita kena kurung gini, kita latih. Ajar anak-anak kita mayang tarawih, ajar anak-anak kita tazkirah, nak molek-molek ada. Cuma kita tak boleh nak iktikaf. Tak boleh nak iktikaf rumah. Jadi ulama' duk keluar belaka dah. Bila kita ni memang duk buat sama, tiba-tiba ada uzur syar'i. Uzur yang diterima syarak. Kita tak pergi iktikaf, kita duduk di rumah pun, kita niat nak iktikaf tapi dia halangi oleh uzur, pahala sama macam kita iktikaf juga. Tak ada pelik sikit pun. Setiap kali Tuhan beri susah, bila orang beriman, tidak akan ada sia-sia. Mesti ada pahala, mesti kafarah dosa. Itu dah tu. Okey, satu lagi Ustaz sebagai contoh lah. Ini masalah tentang anak-anak kita. Anak kita, dia pemuda, dia kuat sangat duduk main WhatsApp, duduk main handset. Siapa dia duduk jaga handphone ni, siapa tinggal acara-acara lain. Kaum keluarga, ibadat dan seumpamanya, kata orang dia hanyut sikit. Kalau mereka sampai tahap addict yang tak boleh nak cerah tangga dengan handset ni, macam mana kita nak nasihat mereka pada bulan puasa ni supaya mereka baca Quran, boleh zikir, boleh semayang dan kurangkan tentang handset ni. Silakan Ustaz. Baik. Inilah satu di antara, jadi lumrah dah akhir zaman ni, satu teknologi yang menyebabkan ramai orang jadi lalat. Tapi kita tak nak salahkan teknologi. Kita tak nak salahkan nikmat ni, nikmat Allah. Dulu kita tak ada benda lagu ni, telefon itu pakai dengar suara je lah. Kalau anak tak balik, tak kena pergi cari, ambil lampu suluh pergi cari luar jalan. Dia ni senang. Halo, ada dua mana bang? Ada sini, balik. Tok lelaki pula dulu Allah, pada 2 hari tak jumpa. Tok lelaki pergi dua mana tak tahu. Dia ni senang ni, ada live streaming, ada macam-macam live location. Itu kan nikmat Allah. Yang Allah tak beri pada orang dulu, dia beri pada orang sekarang. Patut kita bersyukur. Syukur ni bukan alhamdulillah saja. Gunakan nikmat itu dengan cara yang betul. Itu pesan untuk anak-anak muda. Orang tua pun sama, lebih kurang anak muda juga tua jadi. Kalau bak telefon. Dan ni tu lelaki tak boleh nak pergi jalan rata lah, nak pelawak tak boleh dah tu.
Bini tanya ada dua mana tu bang? Ada surat ni. Beri live lah question. Kita kata kali tu lelaki. Tak kata hidup surat. Jadi bila kita main apa saja pun atas diri kita. Lepas tu persediaan atas individu. Benih yang baik, kalau jatuh laut jadi pula. Jatuh laut dah jadi pula. Maknanya berilah teknologi apa pun, dia pandai guna. Dia tidak siapa badak semayang, main game saja siapa. Berhenti ngaji pondok. Ada budak berhenti ngaji pondok. Main game sedap sangat ni. Benda main PIBG. Ayah PIBG juga, anak PIBG juga. Siapa berhenti, siapa tak mengerti, siapa tak kisah lah. Hak duduk sebelah pula siapa tak layan tu lelaki. Anak-anak rebah dak akak. Ayah main geng ni. Allah lebih. Anak rebah. Padahal kita kalau kucing tu jatuh lalokang tu, sunat dia akak. Boleh datang. Anak ayam ciak-ciak jatuh lalokang tu, sunat kita akak boleh pahala. Anak rebah nungi kaki tak atas, kepala masuk dalam beledi. Ni geng. Tonyoh ke geng. Ayah tu. Ada macam mana. Kita ketua keluarga. Sebab itulah berpada-pada. Apa benda pun berpada-pada. Bersokang berpada-pada. Handphone berpada-pada. Kita bukan ni lahir ke dunia ni untuk main saja. Kita ni nak jadi ibadillah. Hamba-hamba Allah. Kita bangun di akhirat kaki. Allah kata hamba-ku. Allah lebih seronok lah kita. Nak jadi hamba Allah. Takkan dengan telefon saja pagi petang siang malam. Ambil masa. Ambil masa fikir bahawa nyawa kita ini bukan hanya dengan macam rotek kereta 6 bulan setahun, 6 bulan setahun. Nyawa kita ni sekali tarik, habis dalih nak nafas dah. Itulah hembusan yang terakhir. Mana orang mati, handphone duduk tangan, terbuka lagi. 5 orang, 5 keluarga, IPT, langgar tembok. Handphone hidup lagi, ada lagu lagi, dedak. Tuang, bahan tanah habis. 5 orang. Allah lebih. Jadi kita ingat, jangan sampai kita larang. Handphone ini satu nikmat. Guna pada perkara yang baik pun boleh pahala. Buat baca Quran boleh pahala. Untuk share benda-benda yang baik pun boleh pahala. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sampai kerja kita pun kita tak cara mana dah. Rumah pun masing-masing dengan handphone sendiri. Sudah jadi suatu keluarga yang macam seolah-olah balap satu keluarga tu. Ada hal masing-masing, ada telefon masing-masing. Semoga kita lebih kekuatan oleh Allah dapat jaga benda-benda yang macam ni. Jangan sampai kita lemah, tenggelam, hanyut dalam nikmat mumpung seperti ini. Itulah. Terima kasih. Bagus juga terangan tu. Cuma saya nak tanya sikitlah pengalaman Ustaz. Yang Ustaz ramai nak murid. Mungkin Ustaz ada dengar tak cerita masalah handset, duk main handset ni sampai bercerai laki bini, sampai punah rumah tangga, sampai cakap. Boleh tak Ustaz cerita umum pengalaman yang Ustaz tahu? Handset ni harta benda kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu tu dan keturunan kamu tu bukan makna mesti jadi fitnah. Kalau tak kena gaya, jadi fitnah. Ayat ni tunjuk dah. Dengan handset beribu-ribu, hak bini saja 3,000. Hak laki 4,000. Baloh. Pasal apa? Pasal saat ni lah. Kata kita tak pandai jaga. Syariat tak ada. Ngaji tidak. Ilmu tidak. Talaki tak ada. Tok guru tak ada. Ada handset. Apa benda jadi berlaku. Ada laki dah. Berkenalan dengan laki-laki lain. Berkenalan. Macam-macam. Hak ni pula layan hak ni. Suami layan hak puang. Hak puang bini layan hak laki tu. Bini tidur, laki cek telefon. Laki tidur, bini cek telefon. Balah, bercerai-berai dan sebagainya. Ini semua fitnah. Bukan hakikat nikmat tu fitnah. Tapi dengan sebab kita, benda yang baik jadi fitnah. Ramai. Saya pun jumpa dengan Qadhi, dia kata banyak kan kes handset. Dia terana bercerai. Tengah cakap bini lagi pun tutup. Ada masalah tu. Sekarang bini akan cek. Ada suami pandai. Dia kata cek lah. Dia pakai nama lain. Bubuh nama lain. Kasih dia nama puang, buah nama berakhir. Bini pula ada kasih baru pula, buah nama awang cak, awang kedacak. Padahal lelaki lain.
Nah, bila dah pergi kerja berwhatsapp, ada yang live video dan sebagainya. Benda macam ni sebenarnya, patut kita kena ngaji dulu. Ngaji dulu, masuk dulu hukum akal, masuk kata orang dulu, masuk segala undang-undang dulu. Kita hidup di bumi ni dengan undang Allah. Buat marilah Gajah Hikmah pun insya-Allah kita ada kekuatan untuk balance, untuk jaga. Aku ni laki, aku ada laki dah, aku ada bini dah, maka tak boleh aku nak buat benda lagu ni. Kalau begitulah, kalau kita ingat sama, insya-Allah. Jadi agak-agaklah janganlah siapa bercerai-berai lagu tu. Berhenti-berhentilah duk main siapa fitnah. Benda yang kita nak patutnya dapat nikmat, habis piti beribu bayar bulan pun ada telefon 150 sebulan. Tapi dengan kita bayar banyak tu untuk merosakkan diri kita sendiri. Tak ke rugi diri kita. Nah, patut kita bayar habis banyak tu, kita jadi kau molek, kau mah, kau comel. Tak. Dengan kita bayar telefon, kau canggih telefon, kau kuat bala. Saat inilah, sebab kita tidak ada integriti, tidak faham akan masalah siapa diri kita dan sebagainya, maka kita akan hanyut, tak tahu tengah tepi. Lambat nitah orang, nak perkenalan belaka. Padahal kita ada suami dah. Nah, jadi benda lagu ni lah kalau kita fikir insya-Allah tidak akan ataupun berkuranglah hal-hal perceraian. Kerana apa? Kerana masing-masing tidak tu, masing-masing tidak jujur, masing-masing tidak ada peraturan dalam menggunakan nikmat Allah. Gitulah tu. Terima kasih. Satu soalan, Ustaz kena betul sikit kepala Ustaz minda Ustaz, sebab saya nak tanya soalan yang cepumah. Allah. Ni nak jerak ni. Tak jerak, tapi sekadar nak tahu. Ni ikhlas. Mungkin soalan ni mungkin akan jadi viral seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Allah. Soalannya gini Ustaz. Kalau Ustaz jadi Menteri Agama Malaysia, Ustaz nak buat apa? Secara ikhlas lah. Saya cakap, mungkin ini nasihat pada diri saya. Boleh saya ambil pedoman sebahagian. Sila Ustaz. Kalau saya jadi Menteri Agama Malaysia. Ya. Kalau lah, kalau. Jangan suruh. Saya ni JKK pula layak. Allah, kalau saya jadi Menteri Agama, maknanya saya ni ada kuasa lah dalam bab menyampaikan agama, menegakkan agama. Dia gini, kaedah hidup kita ini, iaitu kita kena sentiasa ambil peluang. Sentiasa kita kena guna kuasa. Yang dilarang salah guna kuasa. Bila kita ada kuasa, bermakna kita duduk pada satu keadaan yang sangat berpeluang besar. Dia kuasa ni penting kau. Kalau kau tak ada kuasa, kalau ada benda yang dia boleh buat, tapi banyak benda dia tak boleh buat. Macam mencegah maksiat. Kalau kita pergi nasihat apa semua, dia apa. Tapi kalau mari jabat agama, dia takut. Pasal apa? Pasal ada kuasa. Kalau kata jangan ramai orang balik ada rumah. Tak, ya. Tapi kalau pulih mari, betul-betul rapak, sembol masuk dalam rumah. Jadi bila kita menteri agama, maknanya kita berkuasa. Ambil peluang, gunakan kuasa itu. Untuk apa? Litakuna kalimatullah hiyal mulia. Supaya agama Allah tinggi, dimuliakan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Kenapa? Aku jadi 5 tahun, 3 tahun ke tak kira lah. Aku sempat buat benda ni dan aku dapat jawab di akhirat di hadapan Allah. Malai terkukuluh, lai terkukuluh. Benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Saya yakin Datuk, walaupun baru sebulan setengah ni. Bulan-bulan COVID ni pun banyaklah pembaharuan yang kita nampak. Dan nampaklah seolah-olah bantuan daripada Allah, kita akan lihat Datuk dengan kaki-kaki tangan lain untuk memberilah apa yang saya beritahu tadi, Islam itu akan naik. Jadi guna kuasa Datuk. Saya tak ada kuasa. Kalau saya Menteri Agama, Datuk sudah memang Menteri Agama. Jadi Allah akan tanya di akhirat nanti. Mu buat apa Datuk? Datuk kata saya gitu-gitu sajalah. Jangan. Guna kuasa kita untuk litakuna kalimatullah ulia. Agama Allah itu tinggi. Dan saya yakin Datuk faham. Kat mana Datuk nak buat supaya jadi tinggi, Datuk lebih arif. Kalau saya gitulah. Kalau saya Menteri Agama lah. Ada orang kalau saya Menteri, saya kahwin seorang lagi. Tidak. Ini Menteri Agama. Menteri Agama tak boleh kahwin ramai. Kalau saya Menteri Agama,
Saya akan guna kuasa apa yang saya ada supaya agama Allah itu naik. Bila agama Allah itu naik, orang kafir pun dapat tumpang nikmat. Sebab apa? Sebab bila agama Allah adil, bila adil itu duduk di atas, orang kafir rasa nikmat. Bukan kata orang kafir bukan Islam saja. Binatang pun dapat tumpang rahmat. Bila? Bila agama itu duduk di atas. Jadi gunakanlah segala kuasa yang kita ada, buat apa saja, saya yakin agama Allah akan naik. Allah tak tanya takat mana naik, tapi Allah tanya kamu naikkan atau tidak. Itu saja. Jadi insya-Allah lah. Saya doakan Datuk ada kekuatan, bantuan dan pertolongan daripada Allah bersama semua kaki tangan kementerian untuk menaikkan agama Allah. Orang bukan Islam tak perlu takut. Sebab bila Islam naik, maksudnya orang bukan Islam tumpang rahmat, tumpang seronok, tumpang bahagia sebab benda yang baik. Islam ni yang baik. Rasuah tak ada dan sebagainya. Islam itu baik. Gitu Datuk. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah kita cuba satu cara yang lain lagi. Mungkin satu pentas untuk saya dengar pandangan, nasihat ke Sangkul Fadilah Ustaz Azhar. Jadi saya nak minta sebaik Ustaz untuk doakan kepada seluruh rakyat Malaysia dan negara kita agar selamat daripada COVID-19 dan juga sebarang bentuk fitnah malapetaka. Allah hidupkan kita dengan aman dan damai. Saya persilakan Ustaz doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui dengan apa yang berlaku di negara kami ini, maka hilangkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah segala perkara yang memudaratkan kami, kerana kami berserah kepadamu pada hari ini, memohon sungguh-sungguh kepadamu. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami dalam menghadapi masalah wabak penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Kerana Engkaulah yang menurunkan penyakit, Engkaulah juga yang menghilangkan akan penyakit. Kami meminta ampun kerana dosa kami terlalu banyak kepadamu, ya Allah. Kerana dosa kami lupakan kamu sebelum ini, ya Allah. Sekarang kami kembali kepadamu beramai-ramai seluruh rakyat Malaysia memohon ampun kepadamu. Dengan kini kami harap kamu kasihan belaslah kepada kami. Mudah-mudahan diberi kebaikan, kesembuhan, selamat daripada penyakit dengan kadar yang berapa segera. InsyaAllah berilah peluang pada kami sekali lagi. Jangan kamu azabkan kami dengan perkara yang tidak mampu kami hadapi ini. Ya Allah, berilah kekuatan kepada segala petugas-petugas yang ada di barisan hadapan. Tentera, polis, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Supaya mereka cekal dan tabah untuk terus berjuang menjadi wira-wira negara. Kami yang ini menjadi rakyat jelata, berikan kepahaman dan kekuatan untuk sama-sama berjuang untuk menolak, membuang, menghapus, menghilangkan segala masalah yang sedang kita hadapi ini, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan ini nak ucap terima kasih kepada Ustaz Azhar. InsyaAllah satu masa nanti kita bertemu dan kita boleh lagi berbicara bersama, insyaAllah. Jazakumullahu khairal jazak. Amin. Terima kasih Datuk. Saya pun ucapkan terima kasih pada Datuk kerana mencemaduri sudi menjemput saya untuk bersama dengan Datuk. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur untuk melihat kejayaan yang Datuk akan lakukan menaikkan martabat Islam di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.